untuk mutekan mic masing-masing ya, supaya tidak mengganggu rakaman dan perjalanan program. Minta mutekan. Saya serahkan pada Haji Zaidan. Silakan Haji Zaidan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh gembiranya ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham sahaja. Mereka tidak tertarik kepadanya. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah tempat kepadanya, iaitu dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Dan kita menjadikannya sebagai anak. Demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Dan ketika itu dia telah cukup dewasa. Kami memberikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sadaqallahul azim. Terima kasih Haji Zaidan. Saya serahkan kepada Cikgu Alim. Sila Cikgu. Mic Cikgu masih mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sambungan daripada ayat-ayat yang terdahulu. Apabila saudara-saudara Yusuf telah pun melaksanakan rencana mereka dan kemudian menemui ayahanda mereka Yaqub dan menegaskan bahawa
ataupun berusaha meyakinkan Yaqub bahawa Yusuf telah dimakan serigala. Dan Yaqub tidak berupaya berbuat lebih dari sekadar menyebut fasabrun jamil. Jadi kalau kita masih ingat, kita telah membicara agak panjang tentang fasabrun jamil, kalimat-kalimat yang kelihatan kontradik atau paradoks, tetapi itulah yang istilah yang dipakai oleh Al-Quran, dan dipakaikan pula istilah itu dalam konteks mendidik anak-anak dalam keluarga. Jadi betapa besarnya nilai ataupun kedudukan seseorang yang berusaha untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya dan bersikap sabrun jamil. Jadi kita sebenarnya sedang beralih daripada sedang dalam transisi dalam transisi peralihan Nabi Yusuf alaihissalam yang bakal berpindah ke Mesir. Ayat 19 menceritakan bagaimana sekelompok musafir atau kafilah atau caravan sampai ke tempat suatu tempat dan mereka memerlukan air, lalu memerintahkan atau menyuruh salah seorang daripada anggota kafilah tersebut untuk mencari air. Di perkataan sayyaratun, sekelompok musafir. Farsalu waridahum fadla dalwah, dan dia menyuruh pengambil air dan menemui perigi yang di dalamnya terdapat Yusuf. Dan bila dia menurunkan tali timba dan didapatinya bahawa ada seorang anak muda yang berpaut pada tali timba tersebut. Fa'alla dalwah, makna dia menurunkan tali timba dan mendapati seorang anak muda atau ulamun, istilah yang dipakai di sini ulam, ya bushra hadza ulam. Betapa gembiranya ataupun senangnya, ini ada seorang anak muda. Wa asarruhu bidha'atan, mereka kemudiannya menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini kita perhatikan bagaimana Allah SWT telah memperincikan sedikit episod bagaimana Yusuf ditemui. Apabila seorang yang ditugaskan mencari air menemui perigi tersebut dan kemudian menghulurkan baldi atau timba dan mendapati seorang anak muda. Jadi dalam peristiwa ini Allah SWT memperincikan bagaimana Yusuf itu ditemui. Allah SWT boleh misalnya menyatakan bahawa sekumpulan kafilah melalui tempat tersebut dan akhirnya menemui Yusuf dan mengambilnya
ataupun menyembunyikannya, menjadikannya sebagai barang dagangan. Tetapi dalam ayat 19 ini Allah SWT mendetailkan bagaimana seorang yang disuruh mencari air, menghulurkan tali baldinya dan kemudian bertemu mendapati Yusuf alaihissalam. Jadi apakah hikmah di sebalik pemerincian ini? Ini harus kita perhatikan kenapa Allah SWT memberi gambaran yang begitu detail tentang bagaimana Yusuf ditemui. Tentulah di sebaliknya, di sebalik ini ada hikmah yang Allah SWT ingin sampaikan. Ini menjadi bahan untuk kita renungi bersama. Allah boleh menyebut bahawa satu kafilah akhirnya menemui Yusuf dan menjadikannya sebagai barang dagangan. Tetapi tidak seringkas itu. Yusuf dilihat sebagai barang yang boleh dijual beli bagi mendapatkan wang. Dan Yusuf disembunyikan dari pengetahuan ketua kafilah. Jadi yang mencari air ini bersama dengan rakan-rakannya menyembunyikan Yusuf. Dimaklumkan bahawa mereka menyembunyikannya daripada ketua kafilah dan mereka menanti masa yang sesuai untuk menjualnya dan memperolehi keuntungan yang akan dibagi-bagikan sesama mereka. Jadi maknanya orang yang menemui Yusuf ini adalah pekerja-pekerja, orang-orang suruhan dan mereka cuba menyembunyikannya daripada pengetahuan tuan mereka ataupun ketua mereka sebab mereka ingin mendapatkan wang dari penjualan Yusuf nantinya. Ayat itu diakhiri dengan kalimat wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi tiada satu pun dari apa yang mereka lakukan itu terlindung daripada pengetahuan Allah. Mereka boleh menyembunyikan Yusuf seolah-olah sebagai barang dagangan sehingga tidak diketahui oleh rakan-rakan yang lain, tidak diketahui oleh ketua kafilah tersebut. Tetapi mereka tidak tahu bahawa apa pun yang mereka lakukan itu diketahui oleh Allah SWT. Dan mereka tidak menyedari bahawa apa yang mereka lakukan itu merupakan permulaan yang akan membawa perubahan besar kepada Yusuf. Kerana dia akan dibawa ke Mesir dari tempat sekarang yang ini di Kanaan, dan di sana dia akan menjadi pelayan di istana. Dan akhirnya akan menjadi orang yang berpengaruh dalam kerajaan Mesir ini. Jadi semua mereka yang menemui Yusuf, menyimpannya, menyembunyikannya dan ingin menjualnya, tidak tahu bahawa ini adalah rentetan peristiwa permulaan untuk Yusuf sampai ke Mesir dan akhirnya menjadi orang yang ternama dan berpengaruh. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka tidak tahu apa yang Allah akan lakukan terhadap Yusuf alaihissalam. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita ikuti sebelum ini adalah di Kanaan, dan sekarang dalam perjalanan ataupun episod berikutnya ialah Yusuf berada di Mesir, di Egypt. Dalam ayat 20, mereka kemudiannya menjual Yusuf dengan harga yang rendah. Wasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah, beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Perkataan zuhud, zahidin, yakni tidak tertarik. Seperti yang kita faham, orang-orang yang zuhud tidak tertarik kepada dunia. Perkataan zahidin itu bermaksud tidak tertarik kepada Yusuf alaihissalam. Jadi ini memberi gambaran bahawa sejak dulu memang
memang pemerdagangan manusia ini berlaku dan perhambaan. Keduanya pemerdagangan manusia dan perhambaan mempunyai sejarah sejak dulu, dan Yusuf dijual dengan tukaran hanya beberapa dirham sahaja. Artinya beberapa dirham sudah mencukupi bagi mereka, sudah dianggap menguntungkan kerana mereka mendapatkan Yusuf secara percuma. Tidak ada sebarang kos yang mereka tanggung. Jadi beberapa dirham pun sudah mencukupi. Beberapa dirham pun sudah bermakna bagi mereka. Dan mereka tidak tertarik untuk menyimpan Yusuf dalam tempoh yang lama. Dan kita barangkali boleh memberi alasan kenapa mereka berbuat demikian. Mungkin kerana bimbang bahawa dia akan ditemui dan dituntut oleh penjaganya, atau majikan mereka akan menemuinya dan akan menjualnya, dan majikannya akan mendapat keuntungan dari jual beli. Jadi mereka tidak menunggu lama, segera sahaja mereka menjual Yusuf walaupun dengan hanya beberapa dirham. Pengajaran antara yang boleh kita perolehi bagaimana kedudukan seseorang pada masa kini, betapapun rendah dan hinanya di mata manusia, namun itu tidak semestinya menggambarkan masa depannya yang sama. Kalau dia rendah dan hina sekarang ini, tak semestinya dia juga rendah dan hina pada masa akan datang. Ini dilihat dilihat Yusuf yang hanya beberapa dirham masa kecilnya ketika dijual beli, namun akhirnya menjadi seorang yang terhormat dan berpengaruh di Mesir. Akhlak, ilmu dan kebijaksanaannya akhirnya mengangkat Yusuf tinggi. Jadi yang dijual hanya beberapa dirham akhirnya menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Atau ada juga interpretasi yang menyatakan darahima ma'dudah, beberapa dirham itu memberi gambaran nilai yang rendah. Betapapun harga ditentukan, sama ada beberapa dirham atau beratus ribu dirham, itu tetap rendah berbanding dengan maruah dan kemuliaan diri manusia. Jadi maknanya sekalipun 1000 dirham tidak sama dengan maruah dan kemuliaan. 1000 dirham masih rendah berbanding dengan tingginya maruah dan kemuliaan diri manusia. Ayat 21, kita ada sehingga ayat 22, insya-Allah akan selesai 5 minit atau 10 minit saja lagi. Jadi orang dari Mesir, wa qala allazi ishtarahu min Misra limraatihi akrimi maswahu. Orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Au nattakhizahu walada, ataupun kita mengambil dia sebagai anak. Jadi kita lihat di sini orang yang membelinya adalah seorang yang mempunyai kedudukan, dan di tempat-tempat tentu disebut dia sebagai ketua polis lah, ketua ataupun ketua polis negara begitu. Dan dia meminta istrinya supaya melayani Yusuf dengan layanan yang sebaik-baiknya. Wa qala allazi ishtarahu min Misra, daripada Mesir, yang membelinya iaitu orang dari Mesir, limraati, kepada dia berkata pada istrinya, akrimi maswahu, berilah dia tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan
asa an yanfa'ana akan memberi manfaat kepada kita atau kita menjadikan dia sebagai anak. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat yang sama dipakai oleh isteri Firaun bila menemui Nabi Musa, semasa kecilnya, dan dia meminta supaya Musa tidak dibunuh dan menyebut kalimat-kalimat yang sama, la taqtuluhu, janganlah engkau bunuh. Dia berkata pada Firaun, janganlah engkau bunuh dia, asa an yanfa'una aw nattakhizahu walada. Mudah-mudahan barangkali dia akan memberi manfaat kepada kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Jadi kalimat ini sama saja seperti yang disebut oleh orang dari Mesir ini, pegawai tinggi dari Mesir ini. Asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. Bagi Musa alaihissalam yang menyebutnya ialah isteri Firaun. Asa an yanfa'una aw nattakhizahu walada. Sama saja kalimatnya. Jadi cuma kita perhatikan di sini yang menyebut di sini ialah si suami ataupun pegawai tinggi lelaki kepada isterinya. Tetapi dalam kes Musa alaihissalam yang menyebutnya ialah isteri Firaun, menyebutnya kepada Firaun. Jadi semacam kisah yang berlawanan antara Yusuf alaihissalam dan Musa alaihissalam. Yusuf masuk ke Mesir dan kita dapati akhirnya berada di Mesir. Musa alaihissalam akhirnya kembali semula ke Mesir dan berjaya mengeluarkan Firaun daripada Mesir. Dalam ayat ini juga disebut wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard, dan demikianlah kami memberi kedudukan yang baik pada Yusuf di Mesir, walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan agar kami ajarkan kepadanya ta'wilil ahadis. Jadi banyak kitab-kitab tafsir menterjemahkan atau Al-Quran dengan terjemahannya menterjemahkan ta'wilil ahadis ini sebagai ta'wil mimpi. Tetapi kalau ta'wil mimpi bunyinya ta'wilil ahlam. Tapi di sini ta'wilil ahadis. Tidak ada kitab-kitab tafsir yang menyebutnya sebagai interpretation of events. Jadi keupayaan Yusuf alaihissalam memahami pelbagai isu, pelbagai peristiwa yang berlaku dan dia memahaminya dengan baik. Dan ini menjadikan dia kemudiannya mempunyai kesanggupan untuk menjadi menteri keuangan ataupun menteri yang bertanggungjawab atas perbendaharaan. Jadi ta'wilul ahadis ini interpretation of the event atau issues atau peristiwa-peristiwa yang berlaku. Peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakatnya pada waktu itu. Jadi kalau diterjemahkan sebagai takwil mimpi, kami mengajarnya takwil mimpi, itu hanya sebahagian saja daripada takwilul ahadis. Sebab dalam ayat 44 ketika raja bermimpi, dia mencari seorang yang boleh mentakwil mimpinya. Dia bertanya pada pegawainya menyebut qalu adghathu ahlam. Ini hanya mainan tidur, hanya mimpi mainan tidur. Wa ma nahnu bitakwilil ahlam, dan kami tak mampu mentakwilkan al-ahlam, yakni mimpi. Jadi takwil ahadis adalah keupayaannya untuk memahami pelbagai isu, pelbagai peristiwa yang berlaku dalam masyarakatnya
atau yang berlaku di tempat dia bekerja, dan takwil mimpi itu hanya sebahagian daripada takwilil ahadis. Wallahu ghalibun ala amrihi. Tak tahu kenapa dia berjalan sendiri ya. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Maha berkuasa atas urusannya. Jadi kita dapat memahami bahawa orang yang membelinya itu melihat pada Yusuf ada kelebihan-kelebihan yang unik, kerana dia juga mempunyai banyak pelayan-pelayan dan pelayan-pelayan yang lain, namun dia secara spesifik meminta isterinya memberi pelayanan yang baik. Bermakna bahawa orang yang pegawai ini atau orang yang membeli Yusuf ini melihat ada aspek tertentu, perkara-perkara tertentu yang unik, kelebihan pada Yusuf sehingga dia diminta untuk beri layanan yang baik. Jadi itulah perencanaan Allah mengajarnya takwil al-hadis, dan peristiwa-peristiwa yang berlaku selanjutnya adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Ayat yang terakhir, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kebijaksanaan dan ilmu. Jadi hukman wa ilma. Kalau Zaidan baca tadi kuasa pemerintahan dan ilmu. Tetapi berdasarkan beberapa rujukan, dia lebih kepada soal kebijaksanaan atau wisdom, hukman wa ilma, bukannya pemerintahan. Karena ini belum sampai Yusuf alaihissalam, belum lagi melalui ujian wujukan daripada isteri Al-Aziz, belum sampai lagi dan belum masuk penjara lagi, dan belum diminta untuk tak tahu apa yang tak kena, dia jalan sendiri. Jadi untuk sebut bahawa hukman ini adalah kuasa pemerintahan, belum lagi, belum sampai masanya lagi. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman. Bila dia mencapai usia dewasa, Allah memberikan dia kebijaksanaan, hikmah dan ilmu. Jadi hikmah ini lebih luas lagi berbanding dengan ilmu. Hikmah ini seperti yang tengah huraian menjelaskan keupayaan dan kemampuannya membeza antara perkara yang baik, memahami erti di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan sebahagiannya diperolehi dari pengalaman-pengalaman. Dan ini lebih luas lagi daripada ilmu, hukman wa ilma. Seperti juga Nabi Musa alaihissalam, Ni gambar ni. Kenapa tak ada? dalam surah Al-Qisas ayat 14 disebut walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Bila dia mencapai usia dewasa, maka kami sempurnakan kedewasaannya itu dan kami beri dia hukman wa ilma. Jadi Nabi Musa alaihissalam juga disebut diberikan hukman wa ilma. Tentunya hukman untuk Nabi Musa bukan pemerintahan. Jadi di sini juga lebih mirip untuk ditafsir sebagai hikmah dan kebijaksanaan dan ilmu. Mereka yang demikian itu diberikan oleh Allah SWT ganjaran dan balasan. Dan kita tahu bahawa Yusuf AS akhirnya menjadi sebahagian daripada establishment di Mesir. Mereka yang muhsin, wa kadzalika najzil muhsinin,
demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang muhsin. Jadi mereka yang muhsin akan diberi hukman wa ilman. Dan kemudiannya seperti Yusuf mendapat kekuasaan. Wallahu a'lam.